qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu di bulan Ramadan seperti mana yang telah difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu peroleh nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam ayat ni dia ada 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata kunci yang pertama perkataan iman, amanu. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam, kata kunci yang kedua siam, puasa. Dan kata kunci yang ketiga, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat nilai takwa di sisi Allah. Jadi ada 3 kata kunci. Yang pertama iman, yang kedua puasa, yang ketiga takwa. Orang yang beriman, Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran ya ayyuhal muslimun, tak. Allah Ta'ala tak sebut ya ayyuhan nas, tak. Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makna kata dalam ramai-ramai orang Islam pun masih ada orang yang tak beriman. Kadang-kadang mulut kita senang sebut, ya Allah aku beriman, ya Allah aku beriman. Saya nak mula petang ni dengan cuba kita bayangkan sikit. Petang ni dia mengantuk sikit lepas zuhur semua makan nasi makanan nasi. Saya tak makan lagi nasi. Ya, makan roti jala dulu ringan-ringan takut mengantuk dengan demam ni. Saya ada program 4 hari di Bangi, Melaka, Johor, Pahang. 4 hari kami roadshow untuk tanam rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari saya ceramah di lebih kurang 8 ceramah sampai sore naik tadak. Saya terlupa hari ni ada tazkirah. Nasib baik hantar SMS peringat saya tadi. Kalau tak mai lah aku hari ni. Ya. Jadi petang ni saya nak bawa supaya kita bayangkan, adakah kita benar-benar beriman? Nak generate sikit otak kita. Cuba kita bayangkan, kalaulah kita ni teringin nak pergi daki Gunung Everest. Nak pergi daki Gunung Everest, pergi seorang-seorang kita dengan kelengkapan semua cukup. Dengan tali, dengan dia punya kapak tu nak panjat naik semua cukup. Kita pergi seorang-seorang kita pun daki. Daki, kita yakin sebelum malam kita nanti sampai ke puncak. Kita yakin. Tengok punya duk daki sampai pukul 5 petang dah, tak sampai-sampai lagi. Tak sampai-sampai. Fikir tak apalah, daki juga. Daki tengok cuaca pun dah gelap dah, sejuk. Tak sampai lagi ke puncak. Kita pun daki dah gelap malam dah. Kita fikir tak apalah, walaupun malam aku nak daki sampai ke puncak juga. Dalam gelap kita mendaki, tiba-tiba kita terjatuh, tergelencang jatuh. Bila kita terjatuh, cuba kita bayangkan kita duduk dalam keadaan tu. Lepas tu kita jatuh. Bila kita jatuh, kita tergantung seorang-seorang diri. Yang tali yang kita pakai tu, kita tergantung seorang-seorang diri kita. Duk tergantung ni. Tergelencang jatuh-jatuh tu duk tergantung, duk terhuyung hayang lagu tu di kaki bukit tu. Lepas tu terbit di mulut kita, ya Allah ya Tuhanku, doa minta tolong ke Allah. Dah tak tahu dah siapa nak tolong, seorang-seorang kita. Minta tolong ke Allah. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku ya Allah. Aku beriman kepadamu ya Allah. Aku yakin engkau ada ya Allah. Engkau mendengar, engkau maha melihat, engkau maha mendengar ya Allah. Maka tolonglah aku ya Allah. Aku benar-benar beriman kepadamu ya Allah. Tolong selamatkan aku.
Kita doa minta Allah sungguh-sungguh. Tiba-tiba kita dengar ada suara, satu suara jawab, seolah-olah Allah Subhanahu Taala jawab balik kat kita. Allah kata, kalau betul-betul hang beriman, hang potong tali tu. Agak-agak kita potong. Kita duk tergantung seorang-seorang ni. Kita kata kita beriman kepada Allah Subhanahu Taala, duk tergantung dengan tali tu. Lepas tu Allah Taala kata kat kita, kalau hang beriman, hang potong tali tu lah ni. Agak-agak kita potong tak? Ha? Tak potong. Siapa tak potong? Jatuh. Nampak tak? Kan? Yang tu yang kata iman. Kadang-kadang sebut di mulut senang kita beriman. Tapi bila mana kita berdepan dengan ujian, kita tak berani ataupun lemah iman kita. Nampak tak? Mungkin waktu tu kita tak potong. Tapi sambungan kepada cerita ni, pasal dia tak potong, pasal dia sejuk. Malam sejuk, dia kaku. Nampak tak? Mula dia kata dia beriman, tapi bila mana dia tak potong, sebab Allah Ta'ala kata, kalau hang beriman, hang potong tadi tu. Bila mana dia dah berbelah bahagi dah. Alamak, takkan aku nak potong kot. Dalam gelap, tak tahu nak jatuh tang mana ni. Nampak tak? Tak tahu nak jatuh tang mana. Disebabkan dia tak beriman, pasal waktu tu, dia tahan kesejukan sampai besok pagi. Pengawal keselamatan rescue pun dapat tahu, mereka main nak cari dia. Bila mana mereka nak selamatkan dia, dia dah duk beku dah, badan-badan dia semua dah nak mati dah. Ya, waktu tu baru dia sedap kalau semalam dia potong tali tu, rupanya ketinggian tu tak lebih daripada yang ni. Nampak? Kalau dia potong semalam tali tu, dia jatuh tang sini. Ya, bukannya tinggi terang mana apa, pasal yang gelap dia tak yakin. Nampak? Pastinya Allah Ta'ala nanti selamatkan kita. Ya, tapi sebab dia iman di mulut, tak iman di hati, jadi dia tak dapat diselamatkan. Ya. Sebab tu hanya orang yang beriman saja dipilih untuk masuk dalam bulan Ramadan. Jadi adakah kita beriman? Orang yang beriman macam mana? Ya, tu sudah pun saya dah kongsi dengan tuan-tuan dah. Masuk dalam bulan Ramadan, ada dua jenis manusia yang masuk dalam bulan Ramadan. Yang pertama, dia go through Ramadan. Dia go through, dia melintasi bulan Ramadan. Ya, macam orang bawa kereta, kiri kanan ada pemandangan yang cantik, dia tak peduli langsung. Dia bawa dia melintas pandangan yang cantik, tapi dia buat tak reti ya. Dia tak menikmati keindahan-keindahan yang ada di kiri kanan dia. Jadi golongan yang pertama, dia go through Ramadan. Dia melintasi bulan Ramadan, tapi dia tak rabut peluang-peluang yang ada dalam bulan Ramadan. Ya, dia tak ambil. Masuk dalam bulan Ramadan, ibadah sunat dapat 1 fardu. Ibadah fardu dapat 70 fardu. Nampak tak? Masuk dalam bulan Ramadan, kita semayang sunat tarawih. Sunat, kita dapat ganjaran fardu. Selang di antara semayang sunat tarawih tu, kalau kita buat tazkirah. Tazkirah tu tuntut ilmu wajib. Talabal ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, tuntut ilmu wajib fardu ke atas lelaki muslim dan wanita muslimat. Maka bila mana dia tuntut ilmu, dia dapat 70 fardu. Nampak tak? Tapi orang, Masya Allah, Tabarakallah, masuk bulan Ramadan, apa dia buat? Nabi sebut, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa ramai manusia yang dia masuk dalam bulan Ramadan, yang dia berpuasa dalam bulan Ramadan, tapi dia tak dapat apa-apa ganjaran, melainkan dapat lapak dan dahaga saja. Pasal apa lapak dan dahaga? Pasal dia balas dendam ke Allah Ta'ala. Cerita kan, satu cerita yang pasal keldai tu. Ya, keldai ni dah sakit, duk nazak nak mati dah. Tuan dia doa minta ke Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tolong sihatkan keldai aku, ya Allah. Tolong sihatkan keldai aku. Sekiranya keldai aku sihat, aku akan puasa selama 7 hari. Ganti balik. Nazak. Maka Allah sihatkan keldai dia. Dia pun puasa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, puasa. Masuk hari ke-8, keldai dia mati. Keldai mati hari ke-8. Dia geram ke Allah Ta'ala, dia balas dendam. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku dah puasa dah 7 hari. Nazak, aku dah janji, aku dah tepati dah janji aku, ya Allah. Engkau bagi mati keldai aku, nanti masuk bulan Ramadan, 7 hari aku tak mau puasa. Balas dendam ke Allah Ta'ala. Masuk bulan Ramadan, 7 hari tak mau puasa. Dia balas dendam ke Allah Ta'ala. Sebab begitu juga kita, orang yang go through Ramadan, dia puasa. Daripada pagi subuh tu dia tahan lapar betul ya. Sampai buka puasa sekali, orang Pulau Pinang panggil mentega darah. Ya, dia pagi betul-betul ya. Pergi pasar Ramadan, bukan 6 plastik beg bawa balik, 6 bakui dia bawa balik rumah. Nampak tak?
Bulan puasa menjaga apa pun laku. Selipar goreng tepung pun laku ni. Bulan puasa kalau menjaga selipar goreng tepung pun confirm laku ya. Macam-macam ada bulan puasa ni. Ya. Jadi orang yang go through Ramadan, dia tak penuh ibadah Ramadan, dia tak penuh dengan amalan-amalan untuk buat kebaikan. Cuma tak. Itu golongan yang pertama. Jadi dia tak dapat apa? Dia dapat lapar dan dahaga saja Nabi sebut. Berapa ramai Nabi sebut? Kam min sa'imin. Begitu ramai orang yang puasa tak dapat apa, melainkan dapat lapar dan dahaga. Kita tak mau duduk dalam orang yang go through Ramadan. Dia masuk bulan hari mula sampai hari 30, dia tak buat apa pun. Nampak tak? Kalau dia buat pun, dia buat pasal dia terikut-ikut orang. Ya, dia puasa pasal kawan dia puasa, dia puasa pasal bini dia puasa, dia puasa pasal anak dia puasa, dia malu. Anak aku yang 9 tahun mau puasa, aku tak puasa lah, malu kat anak aku puasa habis ya. Nampak tak? Tapi semayang tak semayang, dia tak jaga diri dia. Nampak tak? Jadi kita masuk golongan yang kedua. Golongan yang kedua, dia grow through Ramadan. Orang putih panggil grow. Grow ni apa? Tumbuh, membina. Dia membina dalam bulan Ramadan. Amal dia lebih baik, iman dia lebih meningkat, mulut dia lebih bagus, telinga dia lebih bagus, mata dia lebih baik, tangan dia lebih baik, kaki dia lebih baik. Ya, sebab apa? Sebab Islam suruh ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang lebih baik amalannya? Kerja dia lebih baik. Nampak tak? Bukan kata masuk bulan Ramadan kira Allah aku lapar tak boleh buat kerja berat. Tak. Nampak tak? Dalam bulan Ramadan lagi nak kena banyak buat kerja. Dalam bulan Ramadan kita sepatutnya lebih aktif. Kalau ikut dalam sejarah Islam, Perang Badar kalau tak silap saya berlaku dalam bulan Ramadan. Nampak? Dan waktu tu kelengkapan tak cukup. Lihat 313 orang nak bertembung dengan 1000 orang yang penuh dengan kelengkapan. Tetapi sebab bulan puasa mereka dapat izzah, kekuatan. Ya, dan mereka bangkit untuk menumbangkan 1000 orang dengan tak cukup kelengkapan. Ya, jadi sepatutnya bulan Ramadan nak bagi kita lebih kuat, bukan lebih lemah. Kadang-kadang orang lemah. Ya, main pukul 1 sampai pukul 1 sampai pukul 2 tak larat, tak makan macam nak kena tidur rehat Ustaz. Ya, tak salah, tidur pun boleh juga, tak jadi masalah. Ya, sebelum Zuhur tu letak kepala Ustaz. Ya, yang tu sunnah Nabi Muhammad sebelum Zuhur, letak kepala Ustaz, tidur Ustaz. Cuma tak jadi masalah. Ya, tapi kalau tidur daripada nak tidur dengan zikir, lebih baik zikir. Ya, daripada kalau nak banding di antara tidur dengan baca Quran, lebih baik baca Quran. Nampak tak? Jadi dalam bulan Ramadan kita nak kena banyak buat amalan. Amalan yang paling banyak kita nak kena buat, kena baca Quran. Sekurang-kurangnya dalam bulan Ramadan kita khatam sekali Al-Quran. Ya, petua dia macam mana? Kalau kita tengok Quran lebih kurang dalam 600 muka surat. Kita tengok Quran lebih kurang 600 muka surat. 600 bahagi 30 hari, jadi satu hari 20 muka surat. Ya, 20 muka surat kalau bahagi 5 kali waktu semayang, makna kata 1 kali waktu semayang 4 muka surat kita baca. 2 sebelum subuh, 2 lepas subuh, 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 sebelum asar, 2 lepas asar. Nampak tak? 2 sebelum maghrib, sebelum buka puasa, 2 lepas maghrib, lepas buka puasa, lepas semayang maghrib. Nampak tak? 2 sebelum isyak, 2 lagi sebelum habis tarawih semua dah balik sebelum nak tidur tu. 2 muka surat tak sampai setengah jam. Nampak tak? Semalam tanya kat seseorang, agak-agak 2 muka surat berapa? Dia kata lebih kurang 10 minit ya Ustaz. Masya-Allah. Tu orang yang lancar. Bagi yang tak lancar, ya, mungkin 15 minit, 20 minit 2 muka surat. Nampak tak? Jadi kita orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Puasa ni ajak kita so jadi manusia yang amanah. Amanah. Puasa di antara dia dengan Tuhan dia saja. Yang ni siapa pun tak tahu. Nampak tak? Mungkin depan orang boleh tunjuk kita ni lapar, dahaga, muka pucat punya puasa, bibir pecah. Tapi dalam toilet kita minum air, siapa pun tak tahu. Nampak tak? Belakang orang sembunyi-sembunyi kita pergi makan, siapa pun tak tahu. Jadi puasa ajak kita surah amanah. Nampak tak? Amanah ni bila orang tanya Imam Al-Ghazali, tanya buat teka-teki, benda apa yang paling berat dalam dunia? Benda apa yang paling berat dalam dunia? Anak murid dia jawab macam-macam. Bumi lah paling berat, matahari lah paling berat, yang tu lah berat, yang ni lah berat. Maka jawab dengan Imam Al-Ghazali, amanah paling berat dalam dunia ni. Amanah paling berat. Berlaku di zaman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi Isa ni, dia ni boleh bangkitkan orang yang mati, boleh hidupkan orang yang mati. Jadi satu hari bila mana dia berjalan-jalan di kawasan perkuburan, dia dengar ada orang duk kena siksa dalam kubur.
Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi mukjizat kat dia, boleh hidupkan budak yang jitu yang mati dalam kubur tu. Maka terbelah kubur tu, bangkit orang tu. Maka tanya Nabi Isa kepada orang tu, hang ni kena azab ni pasal apa? Ni kena siksa kubur ni pasal apa ni? Dia kata, hang semayang tak? Dia kata, aku semayang. Hang puasa tak? Dia kata, aku puasa. Lepas tu, hang kena azab ni pasal apa? Maka kata dengan orang yang kena siksa tu, dia kata, waktu aku hidup, aku ni pencari kayu api. Bila aku ni pencari kayu api, satu hari ada seorang kaya ni, dia mai jumpa aku. Dia kata, tolong cari kayu api, 70 kayu api kat aku. Lepas hang nak cari dah sekali, dia bayar duit siap-siap. Lepas hang cari, hang pergi hantar di rumah aku sekali. Maka dia ni pun pergi cari kayu api. Cari sampai 70, dia pun ikat bawa balik. Bila dia ikat bawa balik, di tengah jalan dia lapar. Bila dia lapar, dia ambil makanan, bekas makanan yang dia dah bawa tu, dia bawa makan. Makan. Habis makan, dia angkat kayu api, dia jalan nak pergi ke rumah tuan tu. Dalam pertengahan jalan, ada sisa makanan yang tersangkut celah gigi dia. Dia pun guna kuku dia nak bawa keluar. Usaha tak boleh nak bawa keluar. Maka dia kutih sikit kayu api tu. Dia ambil untuk korek sisa makanan di celah gigi dia. Lepas tu keluar, dia pun pergi ke tuan rumah tu, hantar kayu api tu. Lepas dah hantar kayu api, dia kata dia lupa nak minta halal. Walaupun sedikit tu ya, nak korek celah gigi, bukan nak pakai satu kayu api dia. Kan, kopek sikit saja. Ya, nak cungkih gigi. Dan disebabkan dia lupa nak minta halal yang pasal, Allah Taala azab dia dalam kubur. Nampak tak? Amanah cukup penting. Hari ni masya-Allah tabarakallah, orang dah tak amanah dah dalam dunia hari ni, masya-Allah. Ya, apabila diberi amanah kepada dia khianat, maka kata dengan Nabi SAW, dia termasuk dalam golongan munafik. Ya, munafikun. Jadi kita nak kena amanah. Satu paperclip di pejabat kita pun kita tak boleh bawa balik rumah. Yang tu hak kerajaan. Hak kerajaan, satu paperclip pun. Ya, kadang-kadang di pejabat-pejabat orang bawa balik kertas, bawa balik paper, bawa balik pen, bawa balik pensel bagi kat anak-anak, bawa balik rubber bagi kat anak-anak. Nampak tak? Jadi kita nak kena jaga benda ni supaya kita tak terlibat. Malam ni saya ceramah di KWSP. Saya cakap pasal amanah. Saya beritahu kat mereka, ya, jangan bawa balik walaupun satu. Kalau bos bagi tahu habuk dalam pejabat tak boleh bawa balik pun, sebelum nak keluar dari pejabat kena katok kasut dulu. Nampak? Tak boleh bawa balik habuk kalau dalam pejabat. Kalau tak boleh bawa balik pun kena katok kasut dulu. Nampak tak? Bila saya sebut macam tu, seorang perempuan staf KWSP dia tanya saya, Ustaz, macam mana kalau sebelum ni kami pernah terambil barang bawa balik rumah? Kami pernah terambil barang, contoh ambil kertas A4 bawa balik lah. Ya, macam mana kami nak buat? Maka saya kata ganti balik ya. Ya, hukum dia kita kena ganti balik. Kalau kita bawa balik satu kertas A4, ya, satu ring tu kita main letak balik satu ring. Nampak tak? Kalau kita pernah ambil pensel 2-3 batang bawa balik, kita main letak balik pensel di pejabat. Kita beli balik pensel baru main letak di pejabat. Nampak tak? Kalau kita ambil 2-3 lai saja paper A4, ya, 2-3 lai saja bawa balik untuk urusan peribadi kita. Ya, apa salah beli satu ring, ganti balik. Nampak tak? Itu lebih baik. Ya, yang 2-3 lai kita ganti balik, yang lebih tu kita dapat pahala sedekah. Nampak tak? Itu amanah. Ya, amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Kadang-kadang manusia tak amanah. Dalam cerita Nabi Isa AS juga, ni duk cerita pasal puasa. Puasa ajak kita suara amanah antara kita dengan Allah Taala. Orang lain tak tahu. Nampak tak? Daripada niat pagi subuh, lepas sebelum subuh kita niat, sebelum azan subuh sampai maghrib sekali itu kita beramanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulut nak kena jaga, telinga nak kena jaga, mata nak kena jaga, kaki tangan nak kena jaga. Nak ajak kita, sebab tu panggil Ramadan ni madrasah ataupun sekolah untuk membentuk rohani kita. Ceramah sampai pukul agak-agak pukul kena bagi masa saja. Kalau tak nanti pagi sampai pukul 4 tadi. Sejam ah? Sejam ah.
Sampai pukul 4 tak apa? Ha? Sampai pukul 4 abang duduk aku nak balik. Ha? Malam ni ceramah di Kulim pula. Balik berehat Ustaz. Jadi cerita apa? Pasal Nabi Isa AS. Nabi Isa suruh kawan ni, seorang kawan dia, daripada orang. Nabi Isa dengan seorang kawan dia. Nabi Isa suruh pi beli roti canai. Bukan roti canai lah, roti lah. Ya, bahasa kita panggil roti canai lah. Nabi Isa suruh kawan dia pergi beli 3 biji roti canai. Bila pergi beli 3 biji roti canai, dia fikir, aku dengan Nabi Isa yang ada. Pasal apa Nabi Isa suruh beli sampai 3 roti? Ya, tak apalah, aku makanlah dulu satu roti ni. Dia pun makan satu roti tu. Bila dia makan roti tu, pergi balik kat Nabi Isa buka-buka dia, ada 2 biji. Ya, aku suruh hang beli 3. Dia kata aku tak tahu. Aku minta 3 kat kedai tu, dia bagi 2. Ya. Maka Nabi Isa pun berjalan dengan dia. Ya, Nabi Isa tunjuk mukjizat dia. Ya. Dia bagi tumbang pokok tu. Dia bagi tumbang pokok. Satu pokok, dia nak lintas sungai, tak boleh nak lintas. Dia tumbangkan pokok tu sekelip mata saja. Maka dia kata Allah Subhanahu Wa Taala Maha hebat, boleh buat apa saja. Aku minta untuk tumbangkan pokok supaya kita dapat lintas sungai, Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Ta'ala benci orang yang dusta. Siapa yang ambil roti canai satu tu lagi? Maka kata dengan kawan ni, aku tak tahu siapa yang ambil. Aku beli 3 tadi, dia bagi 2 saja kat aku. Jalan pula dengan kawan ni, dengan sahabat kawan dia ni. Sampai di satu tempat, Allah Ta'ala benarkan Nabi Isa masak kambing seekor. Ada kambing tengah duk hidup. Nabi Isa dialah potong, dialah lapah kulit, dia sembelih, dia potong, dia kumpul kayu api, dia masak sedap-sedap dalam sekelip mata saja. Kita mungkin ambil masa 3-4 jam nak sembelih, lapah apa-apa semua baru boleh masak. Dalam lebih kurang 10 minit, setengah jam masak siap ready semua. Maka Nabi Isa kata Allah Subhanahu Wa Taala Maha hebat, boleh lakukan apa saja, dan Allah Ta'ala tahu siapa yang ambil roti canai tu. Kata dengan kawan ni, wallahi aku tak tahu siapa ambil roti canai. Aku pesan 3, dia bagi 2 ya kat aku. Maka jalan pergi lagi di satu tempat. Nabi Isa kumpul sampai di tempat padang pasir. Dia ambil pasir, dia buat 3 kelompok. 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Maka dia doa ke Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhanku, ya, tukarkanlah pasir ini menjadi ketulan emas. Berubah jadi 3 ketul emas. Bila jadi 3 ketul emas, maka kata Nabi Isa, yang pertama untuk aku, yang kedua untuk kamu, dan yang ketiga untuk siapa yang makan roti canai yang ketiga. Maka kata dengan dia, wallahi akulah makan roti canai yang ketiga tu. Aku yang makan roti canai ketiga. Pasal apa? Pasal dia nak dapat ketul emas, ketul. Ya. Jadi jangan sampai bos kita kata, siapa yang ambil kertas dia pejabat, saya bayar RM100 mengaku cepat, baru kita tahu saya ambil. Jangan kita jadi lagu tu. Nampak tak? Kita kena amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu amanah. Jadi bila orang yang nak menumbuh ataupun grow dalam bulan Ramadan, dia nak kena jaga mulut dia. Mulut nak kena jaga. Jaga mulut macam mana? Jaga mulut macam mana? Dia tak mengumpat, dia tak fitnah, dia tak mengaibkan orang, dia tak caci maki orang. Yang tu kah nak kena jaga dalam bulan Ramadan? Bukan itu saja. Nampak tak? Yang tu luar bulan Ramadan pun tak boleh buat. Luar bulan Ramadan tak boleh maki orang, tak boleh fitnah orang, tak boleh caci orang, tak boleh aibkan orang, tak boleh. Luar bulan Ramadan haram tetap haram. Al halalul bayyinun wal haramul bayyinun. Halal jelas, haram pun jelas. Nampak tak? Jadi yang kata jaga mulut dalam bulan Ramadan tu apa dia? Boleh bercakap dalam bulan Ramadan, tetapi tak mau membuang masa untuk bercakap dengan begitu banyak. Nampak tak? Boleh bercakap. Takkan nak duduk sembang-sembang, tak nak kerja ni, duduk set 2-3 orang sembang dalam bulan Ramadan. Boleh. Siapa tak boleh. Tapi tak mau sembang. Pasal apa tak mau sembang? Kalau bersembang, kita buang masa. Kalau kita buang masa, kita tak ada masa untuk nak buat amal ibadah. Nampak tak? Jadi Nabi suruh minimumkan percakapan kita dalam bulan Ramadan.
Ya, takat tak mengumpat, tak fitnah. Yang tu luar bulan Ramadan pun tak boleh buat. Haram. Dalam bulan Ramadan tak boleh buat, luar bulan Ramadan tak boleh buat. Selalunya bila kita masuk dalam bulan Ramadan, orang nanti pesan dekat kita. Ataupun kita tengok tazkirah-tazkirah dalam TV ke, dalam radio pesan. Ya, dalam bulan Ramadan kita tak boleh mengumpat orang. Dalam bulan Ramadan kita tak boleh fitnah orang. Yang tu timbul satu persoalan. Adakah di luar bulan Ramadan boleh fitnah orang? Adakah di luar bulan Ramadan boleh mengumpat orang? Ya, jadi bukan setakat yang tu saja puasa mulut kita. Kita nak pastikan lidah kita. Orang putih panggil the art of using tongue. Seni untuk menggunakan lidah kita. Lidah 3 inci. 3 inci lidah kita. Ya. Dia 3 inci. 3 cm. Inci banyak ni. Lebih kurang. Lidah 3 inci boleh membunuh manusia 6 kaki. Tidak. Walaupun tak bunuh dia betul-betul, tapi kita boleh bunuh karakter dia, boleh bunuh maruah dia, boleh bunuh kemuliaan dia sebagai seorang manusia. Nampak tak? Lidah 3 inci boleh bunuh manusia 6 kaki. Ya. Jadi kita kena tahu macam mana cara untuk menggunakan lidah kita. Nabi sebut satu orang Islam, orang lain akan selamat daripada gangguan lidah dan tangan dia. Nampak? Makna kata kalau lidah kita mengganggu orang lain, kalau ikut hadis Nabi, kita bukan orang Islam lah. Lawan kepada Islam apa? Kafir. Makna kata kalau lidah kita menyakitkan hati orang lain, tangan kita menyakitkan hati orang lain, makna kata kita dah tergolong dalam golongan kafir. Nampak tak? Kadang-kadang Masya Allah lidah kita, Allahu Rabbi, ya, kata kat orang ni sedap-sedap. Ya, orang Pulau Pinang lah. Ya, kalau maki orang Masya Allah, Tabarakallah. Ya, siapa orang luar Pulau Pinang sini ada? Orang luar Pinang ada? Luar Pinang ya. Kalau nak tahu orang Pulau Pinang, kalau maki orang, dia macam ni, nombor 1. Ya. Nanti maki orang, bahasa tak pernah dengar, semua nanti keluar. Ya, kaldai akak. Mak nak, dia boleh panggil kat orang kaldai akak. Ya, saya tak bisa jumpa kaldai akak tu macam mana. Ya, dia boleh panggil kat orang kaldai akak. Mak nak, macam-macam dia boleh kata kat orang. Nampak? Maka mulut kita nak kena jaga. Dan orang yang jaga mulut, dia ada banyak masa. Ya, orang yang tak banyak bersembang dalam bulan Ramadan, dia ada banyak masa. Jadi mulut dia boleh guna untuk buat apa? Nabi suruh buat dalam bulan Ramadan 4 perkara. 4 benda Nabi suruh buat dalam bulan Ramadan. Yang pertama, Nabi suruh tahlil. Tahlil apa dia? Tahlil nak kena ada gulai daging dengan roti menggali baru boleh buat tahlil kan? Tak payah. Nampak tak? Tahlil apa dia? Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Yang tu tahlil. Nampak tak? Jadi sambil duk bawa lori penguat kuasa, boleh tahlil la ilaha illallah. Ya, tapi janganlah duk pergi tahlil sampai meratik ni semua. Ya, slow-slow sudahlah. Ya, sehari ada orang tahlil, Masya Allah, Tabarakallah. Saya pernah baca tahlil. Ya, tujuan kita menggerakkan kepala ni sikit ilmu ni. Pasal apa kita gerak kepala? Ya, bila kita tahlil, kita ada la ilaha illallah. Ya, orang nanti gerak kepala. Tujuan gerak kepala tu, bila kita sebut la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah, kepala kita nafi, memang tak ada Tuhan yang kami sembah. Nampak tak? Bawa keluar daripada hati kita. Isyarat-isyarat. Kepala kita bergerak, isyarat. Isyarat nak keluar. Nampak tak? Illallah, melainkan Allah, nak masuk balik tanam dalam hati kita. Yang tu yang kata gerak kepala. Nampak? Bukan nak pergi gerak tak tentu ala. Kan? Gerak tu ada makna dia. Kalau orang mengaji tasawuf, gerak tu ada makna dia. Ya, ni setengah-setengah orang saya pernah jadi khalifah baca tahlil. Dia tahlil Masya Allah, Tabarakallah. Orang gerak kepala dia siku orang. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pun takut. Ya. Jadi yang tu seni dia. Seni orang mengaji tasawuf. Ya, jadi yang pertama, banyakkan tahlil dalam bulan Ramadan. Nabi sebut jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan sebut la ilaha illallah. Sambil bawa motor boleh, sambil duk potong banner, pi mana-mana banner tak bubuh apa, tak ada lesen MPPP, sambil duk potong banner boleh la ilaha illallah. Sambil duk samai kereta orang boleh la ilaha illallah. Nampak tak? Sambil buat kerja apa boleh zikir la ilaha illallah. Jadi perbanyakkan zikir la ilaha illallah dalam bulan Ramadan. Nak suruh puasa bicara kita tu sebab ada masa. Yang pertama, nak zikir banyak, la ilaha illallah. Yang kedua, memperbanyakkan istighfar. Dalam bulan Ramadan, Nabi suruh kita perbanyak istighfar. Kalau kita tengok riwayat Nabi SAW, satu hari Nabi riwayat, ada riwayat kata Nabi istighfar 70, ada riwayat kata Nabi istighfar 100 kali. Nabi ni manusia agung.
Manusia yang paling sempurna, insan kamil, sempurna. Nampak tak? Tak ada manusia yang sesempurna Nabi Muhammad SAW. Tu pun satu hari Nabi istighfar 70 kali, 100 kali. Nampak tak? Bukan kata Nabi ni boleh masuk syurga saja. Nabi ni lebih boleh bagi syafaat kepada kita untuk masuk syurga. Nampak tak? Sebab tu Lani main lagu apa? Lagu Habib Syekh. Dengar? Dengar kan? Ya Hanana. Dengar tak? Ya Hanana. Dengar kan? Zahara dinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad. Telah datangnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hanana Nabi Muhammad, betapa beruntungnya kami dapat Nabi Muhammad. Zalikal fadlu minallah, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tu maksud dia. Ya Hanana tu maksud dia betapa beruntungnya kami dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi Muhammad boleh bagi syafaat kepada kita. Nabi Muhammad yang boleh bagi syafaat kepada kita pun, kita Nabi istighfar satu hari 100 kali. Kita apa di mulut kita apa dia? Hamko hamise curalo. Nampak tak? Yang tu yang ada di mulut kita. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sekurang-kurangnya kalau menyanyi lagu Ya Hanana pun tak apa lagi. Nampak tak? Hari ni kira hiburan ya. Bintang kecil untuk budak-budak kecil. Akademi Fantasia untuk anak remaja. Ya, untuk orang tua apa? Kilauan Mas. Kilauan Mas. Nampak tak? Untuk orang tua. Ada sini masuk Kilauan Mas. Tak nak. Nak pergi menyanyi lagu HD Bank. Lagu 60-an. Insya-Allah, tabarakallah. Ya. Tu pun Kilauan Mas musim pertama. Ada seorang orang tua ni, dia menyanyi, gigi palsu dia terkeluar. Ya, jatuh atas pentas. Bila jatuh atas pentas, lah ni poliden tajam Kilauan Mas. Nampak tak? Siapa-siapa yang gigi palsu boleh terkeluar, boleh bubuh gam poliden tu, selamat lah. Tu imam kita jadi imam, tak ada gigi palsu, tak ada siapa nak sponsor pun. Nampak tak? Ni masyarakat hari ni kita. Jadi kalau kita nak berhibur, hiburlah mulut ni. Yang kata puasa bicara ni tak mau menyanyi lagu-lagu yang tak tentu Allah dalam bulan Ramadan. Nak didik supaya luar bulan Ramadan, kita tak menyanyi lagu-lagu yang tak tentu Allah. Nampak tak? Daripada nak menyanyi lagu Hamko Hamisi Curalo, lebih baik kita menyanyi lagu Ya Hanana. Ya. Manusia mana yang tak mau sebut betapa untungnya aku dapat Nabi Muhammad? Semua nak sebut. Untung kita dapat Nabi Muhammad. Kalau bukan kerana datangnya Nabi Muhammad, mungkin hari ni kita tak kenal siapa bapa kita. Mak nak. Selalu saya sebut di mana-mana. Nabi datang bawa syariat perkahwinan. Kahwinnya mak kita dengan bapa kita, kita kenal siapa bapa kita. Nampak tak? Sebelum Nabi mai, cara kahwin macam mana? Ada 4 jenis cara kahwin. Salah satu cara kahwin sebelum zaman jahiliah, seorang wanita akan ditiduri 10 orang lelaki. Ya, lepas dah ditiduri 10 orang lelaki tu semua balik. Lepas tu bila wanita tu mengandung, dia akan panggil 10 lelaki duduk di depan dia. Dia rasa aku nak pilih yang ni sebagai lelaki aku, dia pilih lelaki tu. Nampak tak? Benih siapa tak tahu. Jadi anak tu tak kenal siapa bapa. Datangnya Nabi Muhammad bawa syariat perkahwinan. Untung kita, keluar-keluar kita kenal ni mak aku, ni bapa aku. Nampak tak? Tak untung ah. Untung. Ya, tu pun hamko hamise curalo. Nampak tak? Tambah-tambah Mami Pulau Pinang. Mami Pulau Pinang ni dia sinonim dengan Hindustan. Nampak tak? Maka saya bagi alternatif dekat mami-mami. Di sini tak nak mami lah kan. Tapi mami-mami di masjid, saya bagi alternatif kat mereka. Kalau teringin juga nak nyanyi lagu Hindustan, teringin juga, tak boleh tinggal lagu Hindustan, menyanyi lagu Ya Hanana ni versi Hindustan. Mak Haji tanya, macam mana nak buat Ustaz? Saya kata tak apa. Kita ambil muzik Hamko Hamisi Curalo, buat masuk dalam Ya Hanana. Ya. Kalau Hamko Hamisi Curalo, macam tu kan, kita menyanyi. Zahara dinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana Nabi Muhammad, Ya Hanana Nabi Muhammad, Zalikal fadlu minallah. Okey lah tu kan. Suara tak apa nak ada ni. Ya. Sekurang-kurangnya walaupun muzik Hindustan, tapi makna dia bawa kepada kita dekat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala dan bawa kepada kita untuk memperingati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Daripada duk merepek bukan-bukan. Jadi yang kedua, banyak istighfar. Yang ketiga,
memohon agar mendapat redha Allah dan dimasukkan ke dalam syurga. Dalam bulan Ramadan nak kena banyak doa minta ke Allah supaya Allah redha dengan perbuatan kita dan Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Arab doa dia apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Mak, yang tu yang nombor 3. Ya Allah, redhakanlah kami dan masukkan kami ke dalam syurga-Mu. Ya. Nombor 4 apa Nabi suruh banyak? Sambungan kepada doa ni, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan jauhkanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya. Tak tahu bahasa Arab, baca bahasa Melayu, ya Allah, redhalah perbuatan kami, redhalah perbuatan kami, redhalah perbuatan kami. Dan bila mana Allah Taala redha kepada kita, kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita nak tujuan apa saja kita buat atas muka bumi, kerja, ada isteri, ada anak, buat apa, bawa kereta, bawa motor, nak tulis apa ke, masak di rumah ke, nak didik anak ke, ambil gaji ke, nak belanja di mana ke, apa saja kita buat dalam kehidupan kita, tujuan kita nak satu ya, dapat redha Allah. Kalau kita tak dapat redha Allah, semayang sampai bengkak day ke, terkeluar otak tinggal tempat sujud ke, kalau Allah tak redha, kita tak akan dapat masuk syurga Allah. Nampak tak? Redha paling penting. Kalau kita nak kepada redha Allah, apa saja kita akan senang dunia dan akhirat. Nabi SAW cerita satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Ada 3 orang sahabat ni. Mereka 3 orang ni, mereka pergi musafir. Jalan sampai waktu malam tiba-tiba hujan turun punya lebat. Mereka pun duk cari-cari tempat perlindungan. Mereka tengok di kaki gunung tu ada satu gua. Mereka masuk dalam gua tu. Bila mana mereka masuk dalam gua, hujan lebat, tiba-tiba berlaku tanah runtuh. Bila tanah runtuh, satu batu besar jatuh betul-betul tutup pintu gua tu. 3 orang sahabat ni sangkut di dalam, tak boleh keluar. Maka salah seorang daripada 3 orang sahabat ni bagi tahu dekat 2 orang lagi sahabat dia, ni hampa tolong doa saya mai kita seorang-seorang satu doa ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah buka jalan kepada kita. Maka orang yang pertama pun berdoa. Dengar betul-betul doa dia. Dia cerita panjang ke Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni ada ibu dan bapa yang masih hidup dan aku ada seorang anak. Tiap-tiap malam sebelum aku nak tidur, aku akan pastikan mak bapa aku minum susu dulu. Lepas itu baru anak aku minum susu. Dia tak pernah bagi dekat anak dia dulu. Dia bagi kat mak bapa dia dulu. Dia bagi mak bapak dia minum susu, lepas mak bapak dia minum susu, baru dia bagi anak dia minum susu. Satu hari, ya Allah, aku balik kerja lambat, ya Allah. Aku balik-balik, aku tengok mak bapak aku dah tidur dah. Waktu tu anak aku menangis kelaparan, minta susu. Aku tak bagi dekat anak aku. Aku duduk di sebelah mak bapak aku tunggu sampai mereka bangun. Aku bagi dekat mak bapak aku minum susu, lepas tu baru aku bagi minum kat anak aku. Anak aku pun lapar, mengantuk, dah tidur dah. Aku dah puas hati dah daripada minum susu, baru aku bagi dekat anak aku, ya Allah. Ikut hukum makan. Ya, anak lapar, apa salah bagi kat anak lu? Tak dikira sebagai derhaka kepada mak bapak kalau bagi susu kat anak dulu. Nampak tak? Apa salah bagi kat anak? Tapi dia tak mau. Dia mau nak berbakti kepada mak bapak dia dulu, baru nak bagi dekat anak dia. Pasal dah jadi amalan, kebiasaan dia dah. Maka dia kata, ya Allah, sekiranya aku berbakti kepada ibu dan bapakku semata-mata ingin kepada redha-Mu, ya Allah, Engkau bukakanlah jalan ni, ya Allah. Maka batu tu bergerak sikit. Batu bergerak sikit. Mai sahabat yang kedua pula doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni ada seorang sepupu perempuan. Aku suka kat dia. Aku hantar rombongan pergi masuk Minang, tapi dia tolak pinangan aku. Pasal aku tak handsome. Ya, pasal dia tak handsome. Dia bukan orang yang cantik, sepupu dia tak suka. Sepupu dia tolak pinangan dia. Maka satu hari, ya Allah, berlaku kegawatan ekonomi, sepupu perempuan aku datang bertemu dengan aku nak minta pinjam duit. Sebelum aku nak bagi duit dekat dia, aku cuba menggoda dia untuk nak berzina dengan dia, ya Allah. Kawan ni geram tak dapat kahwin, maka dia goda nak berzina dengan perempuan tu. Maka kata dengan perempuan tu, sepupu perempuan dia, aku tak perlu kepada wang kamu dan aku takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kena kata tu, dia sedap. Dia terus tinggalkan perempuan tu, bagi duit kat perempuan tu, dia tinggal, dia lari. Maka dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku meninggalkan wanita itu kerana aku takut dan perlu kepada redha-Mu, ya Allah, maka Engkau gerakkanlah batu ni, ya Allah. Batu tu bergerak sikit lagi. Nampak? Mai kawan yang ketiga pula doa ke Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni bos, aku majikan,
Aku ada seorang pekerja. Satu hari pekerja aku ni dia lari, dia belah macam tu ya. Berhenti kerja, dia belah macam tu ya. Aku tak sempat nak bayar gaji dekat dia ya Allah. Maka aku ambil duit gaji dia, beli sepasang lembu dengan kambing. Aku belah lembu dengan kambing tu. Selepas 5 tahun, lembu dan kambing tu membiak jadi banyak. Maka datang balik pekerja aku berjumpa dengan aku ya Allah. Dia kata, wahai bos, wahai majikan, aku nak balik gaji aku yang dulu hang tak bayar kat aku 5 tahun sudah. Aku mau balik gaji aku. Maka kata dengan bos dia, hang nampak tak di depan ni ada lembu dengan kambing ni, semua ni hang punya, hang ambil bawa balik. Yang ni semua harta hang. Ya, hang ambil, hang bawa balik. Maka pekerja dia kata, apa hang fairly aku ke? Aku minta gaji, hang bagi lembu dengan kambing ke apa? Ya, maka bos dia kata, waktu hang berhenti kerja dulu, aku ambil duit gaji hang, aku beli lembu dengan kambing, dan lembu dan kambing hang ni dah membiak dengan begitu banyak, hang ambil ini semua harta hang. Kalau ikut hukum, cukup-cukup dia main gaji, kalau 2,000, bagi cukup 2,000 main kambing dengan lembu sudah. Ya, yang pergi bagi semua buat apa? Tapi dia bagi semua, sebab dia fikir asas dia, ya, gaji 2,000 tu membiak jadi harta dia. Nampak tak? Maka dia bagi. Maka dia doa ke Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku melakukan sedemikian semata-mata ingin kepada redha-Mu ya Allah, Engkau bukalah jalan gua ni ya Allah. Batu tu pun bergerak, depa ni pun keluar daripada sana. Nampak tak? Yang ni manusia yang bila mana mereka buat, mereka nak redha Allah Subhanahu Taala, mereka dapat di dunia. Allah pemudahkan urusan dia. Persoalannya di sini. Saya dan termasuk kita yang ada di depan ni, apa benda yang kita ada, apa benda yang kita dah buat sebagai bukti untuk kita kemukakan ke Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku dah buat macam ni dah ya Allah, semata-mata nak kepada redha-Mu ya Allah, maka pemudahlah urusanku ya Allah. Ada tak? Ada tak bukti yang boleh kita kemukakan ke Allah? Kata kita buat ni semata-mata nak dapat redha Allah. Ya, contohnya kita ada masalah kewangan, kita pun doa ke Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sebelum ni aku dah bangkit tahajud dah tengah malam ya Allah, siapa pun tak tahu, aku tak tunjuk kat siapa pun ya Allah. Aku buat ni semata-mata nak dapat redha-Mu ya Allah. Lah ni aku ada masalah kewangan ya Allah, Engkau tolonglah aku ya Allah. Waktu tu Allah tak ada alasan nak bagi kat kita. Nampak tak? Allah fikir kata, hamba aku buat ni semata-mata mau redha aku, takkan aku nak tolak permintaan dia. Nampak tak? Kita tanya diri kita, adakah kita buat sesuatu benda untuk dapat redha Allah Subhanahu Taala? 2:45 boleh berhenti? Ataupun nak terpulang nak berapa minit ni? Beritahu saya senang. Saya tak menepati waktu. Saya selalu jaga diri saya tepat pada waktu. Dan saya lagi 15 minit boleh Ya, saya tak suka pasal Allah Taala sumpah dengan masa. Allah Ta'ala sumpah dengan masa. Allah Ta'ala sumpah dengan 5 masa. Wal fajri, demi waktu subuh pagi. Wad duha, demi waktu pagi duha ni, dah naik matahari dah. Ya. Wal nahari, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Sebab apa Allah Ta'ala sumpah dengan masa? Kata dengan ulama, Allah Ta'ala mula dengan demi waktu asar, demi waktu siang, demi waktu malam, demi waktu subuh, demi waktu duha. Sebab apa Allah sumpah? Allah sumpah dengan masa sebab masa tu cukup amat-amat sangat berguna. Ya. Sayangnya hari ni kita manusia ramai yang buang masa. Ya, kita pergi mesyuarat mana-mana, mesyuarat masjid ke, mesyuarat mana ke, mesyuarat apa ke, ada program apa ke. Lepas dah habis program kita buat apa? Kita baca tasbih kafarah dan suratul asr. Betul tak? Surah wal asr. Habis program kita baca. Okey, dia minta semua baca tasbih kifarah dan suratul asr. Semua baca wal asri innal insana lafi khusr sampai habis ayat. Ya, tapi bila nak start program janji pukul 9:45 baru start program. Nampak? Di habis program depa baca suratul asr, tapi di awal program depa tak belajar apa makna wal asri. Nampak tak? Yang ni manusia. Ya, maka kita nak kena tepati waktu kita. Kita janji tepati waktu kita. Ya, bulan Ramadan ajak kita untuk tepat waktu kita. Ya, cuba tanya dekat luar bulan Ramadan, kita tanya kat orang, abang, maghrib masuk pukul berapa? Dia tak tahu. Luar bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, tanya nak, hari ni masuk maghrib waktu pukul berapa? Dia nanti tahu, nanti abang dah 7.38. Ya, abang tepat. Pasal apa? Pasal nak hantar ke darah. Nak makan nombor 1.
bulan Ramadan tanya waktu maghrib tak ingat mah. Dalam bulan Ramadan kalau tanya, dia jadi manusia yang tepat pada waktu. Bulan Ramadan ajak kita untuk tepat pada waktu. Jadi yang pertama puasa mulut. Yang kedua puasa telinga. Puasa mendengar. Kita tak nampak dalam Al-Quran cerita bagaimana cara untuk menggunakan telinga kita. Quran cerita. Dalam Quran panggil istilah udhunun wa'iyah, telinga yang baik. Telinga yang baik macam mana? Telinga yang hanya akan mendengar perkara-perkara yang bermanfaat sahaja. Nampak tak? Benda-benda yang merepek dia tak dengar. Ya, bukan kata dalam bulan Ramadan tak dengar fitnah, tak dengar mengumpat, bukan macam tadi tu. Tak. Ya, walaupun benda tu halal dia dengar, tapi dia tak dengar. Ya, walaupun benda tu boleh dia dengar. Dengar member bersemang, tak ada apa saja, buang-buang masa sikit, apa bersemang, letih penat bekerja saja nak duduk bersemang-semang saja. Boleh dengar, tapi dia tak mau dengar. Sebab apa? Dia nak bagi telinga dia dengar benda-benda yang baik sahaja. Nampak tak? Benda-benda baik. Ya, nak dengar tazkirah bulan Ramadan. Ya. Jadi tazkirah dalam bulan Ramadan ni sepatutnya kena ada. Ya, sedih juga bila Pahang depa tak buat tazkirah di masjid. Ya, depa larang untuk tazkirah di masjid. Saya bawa balik pada Pahang. Masya-Allah tabarakallah. Ya, kawan-kawan duduk di kawasan pedalaman, depa tak dapat ilmu agama yang secukupnya. Jadi bulan Ramadan bila orang ramai ke masjid, sepatutnya waktu tu kita nak attack dengan tazkirah. Ya, tapi tazkirah tak boleh buat di Pahang. Nampak tak? Telinga kita nak kena sibukkan telinga kita dengan dengar benda-benda yang baik ya. Bukan dengar benda-benda yang buruk. Nampak tak? Kadang-kadang handphone kita bubuh ringtone. Ya, lagu-lagu Hindustan. Ya, ada pernah tun sudah kan? 2 tun sudah kalau tak silap saya. Tok Imam jadi imam tarawih. Handphone bubuh di poket atas. Ya, dia pun baca masya-Allah tabarakallah. Suara macam Imam Mekah Sudais. Ya, Allahu Akbar. Imam ni, bagus Tok Imam ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suara macam Imam Sudais. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba handphone dia bunyi. Kya karo hai, kucu hota hai. Nampak tak? Mikrofon tu ada atas sini tuan-tuan. Bunyi handphone dalam poket atas. Dengar satu mesti. Nampak? Last kali tu imam tu kena pecat. Nampak? Telinga kita suka kepada halwa telinga kita untuk mendengarkan perkara-perkara yang tak bermanfaat. Kita ambil contoh seorang, mungkin tuan-tuan kenal, Profesor Dr. Muhammad Naqwi Al-Attas. Kenal tak? Profesor Syed Muhammad Naqwi Al-Attas. Dia lah satu-satunya ahli falsafah di Malaysia ni. Ya, masuk internet Google, tulis Muhammad Naqwi Al-Attas. Ya, muka dah tua dah, dia pun umur kat 80 lebih lah, 90 lebih lah. Dengan janggut putih dia apa. Kalau tuan-tuan baca buku dia, saya baca buku dia, bahasa Melayu. Jangan baca bahasa orang putih. Bahasa orang putih kalau buku biasa pun kita baca duk pening lah. Nak baca buku dia memang mampu tak faham sepatah pun. Baca bahasa Melayu buku dia, langsung tak faham. Buku bahasa Melayu dia tulis, langsung tak faham. Ya, kalau saya habaq kata, saya nak makan roti canai. Itu ayat saya nak makan roti canai. Kalau bahasa dia bahasa sastra. Ya, keinginan saya untuk merasa roti canai, maka saya memakan roti canai. Macam itulah ayat dia. Pusing-pusing belik-belik bagi pening kepala otak. Ya, saya dah baca 4 kali dah. Buku dia nak kena ada orang tafsir pula. Jadi anak murid dia akan tafsir buku yang dia tulis. Profesor Syed Muhammad Naqwi Al-Attas ni dia sentiasa pastikan telinga dia dengar benda-benda yang manfaat sahaja. Cuma dia ni bila dah tua dah, pendengaran dia dah tak apa nak dengar. Jadi kena pakai alat bantuan pendengaran. Dalam satu forum saya difahamkan, bila dia berforum dengan orang, ya, dia punya level pemikiran tahap tinggi. Ya, kalau saya bagi tazkirah lagu ni pun saya ingat dia tak mau dengar. Dia kira dia faham pasal bab puasa ni lagi hebat daripada kita. Ya, silap-silap saya tazkirah lagu ni pun dia tak mau dengar. Jadi dia rasa dia tu satu orang, satu perwakilan daripada satu negara mana kan, dia rasa dia tu cakap merepek. Dia tak mau dengar, dia tu dia cakap, dia buka alat pendengaran dia. Ya. Dia rasa dia ni duk cakap merepek dah, aku tak mau dengar. Dia cakap, dia buka alat pendengaran dia tak mau dengar lah. Dia nak pastikan telinga dia ni dengar perkara yang betul-betul bermanfaat sahaja. Nampak tak? Jadi kita pastikan dalam bulan Ramadan sebagai sekolah untuk didik pendengaran kita. Dengar perkara-perkara yang bermanfaat. Benda-benda yang tak bermanfaat tak usah dengar. Saya jumpa banyak orang, kawan-kawan, baru ni saya berada di rumah penulis buku politik di Malaysia, Syed Husin Al-Attas.
Ya, orang panggil dia Pak Habib. Ya, penulis buku kontroversi. Dia pun kalau bersimbang, kalau benda-benda merepek kita cakap, dia tak mau dengar. Ya, dia kan nak bersimbang benda-benda serius ya. Ya, tapi bagi kita yang biasa-biasa ni kadang-kadang nak kena ada gurauan dan sebagainya, nak kena berlawak juga. Dia nak bagi seronokkan hati kita. Ya, tapi kita pastikan kita tak dengar perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Belajar dalam bulan Ramadan ni. Dan telinga kita kena dengar nasihat-nasihat daripada orang lain. Ya. Kena dengar nasihat. Tak kiralah tinggi mana kita bos ke, kita orang bawah ke, kita yang tua ke, kita yang muda ke, kita sentiasa nak kena dengar nasihat daripada orang lain. Manusia perlu pada nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama ni nasihat. Mana? Agama nasihat. Apa yang saya buat ni nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan. Nampak tak? Jadi kita tak boleh kata, oh aku bos, aku tak perlu dengar nasihat hamba. Oh aku bapa, aku tak perlu dengar nasihat anak. Oh aku suami, aku tak perlu dengar nasihat isteri. Tak. Ya, bila kata nasihat, makna kata isteri boleh nasihat suami, suami boleh nasihat isteri. Anak boleh nasihat bapa, bapa boleh nasihat anak. Itu prinsipnya. Ya, rakyat boleh nasihat pemimpin, pemimpin boleh nasihat rakyat. Kita ambil cerita Saidina Umar Al-Khattab. Dia ni masya-Allah tabarakallah. Orang panggil dia ni, kira zaman lah ni mereka panggil Samsing kampung dusun lah, Syarif Dul. Ya, Saidina Umar ni macam Syarif Dul, Samsing kampung dusun. Fighter. Sebelum masuk Islam, dia fighter. Masuk Islam, dia declare terang-terangan, aku masuk Islam. Dia jadi ketua kumpulan, berharap ramai-ramai pergi ke Kaabah, mengaku kata kami adalah orang Islam. Sebelum tu siapa tak berani masuk? Siapa tak berani masuk Islam duduk sengat-sengat. Saidina Umar masuk Islam, dia declare terang-terang. Siapa tak berani buat leceh dia. Tapi bila mana dia jadi khalifah, orang angkat pedang tunjuk dekat ni. Hang buat silap, kami pancung pada hang. Khalifah siapa? Khalifah jawatan dia lebih besar daripada Presiden Amerika Syarikat. Bila kata khalifah, jawatan dia lagi besar daripada Presiden Amerika Syarikat. Satu hari cerita Saidina Umar ni, Saidina Umar Al-Khattab, satu hari bila mana dia berjalan, dia mengendap satu rumah, ada seorang lelaki yang tengah minum arak. Seorang lelaki tengah minum arak. Dia mengendap, lelaki tu tengah minum arak. Bila lelaki tu minum arak, dia terus masuk dalam rumah kawan tu, bagi tu haram minum arak. Haram. Kata balik dengan lelaki tu, aku buat satu saja haram, hang buat 3 haram. Terkejut Saidina Umar. Apa yang aku buat 3 haram? Tanya dengan Saidina Umar. Maka jawab dengan lelaki tu, yang pertama hang mengendap rumah aku, haram. Yang kedua, hang masuk rumah aku tanpa kebenaran, haram. Yang ketiga, hang tegur aku, hang tuduh aku tanpa hang siasat. Betul-betul ke aku minum arak ke tak? Haram. 3 haram hang buat. Aku buat satu haram ya, minum arak. Hang buat 3 haram. Maka Saidina Umar pun menangis, rasa betapa bodohnya aku. Dia terus keluar daripada rumah. Tu khalifah. Dia terus keluar daripada rumah tu. Satu hari bila mana dia tengah khutbah, lepas khutbah dia turun, laki tu mai jumpa dia. Laki tu mai jumpa dia, tengok muka laki tu, saya terus dia kata kat laki tu, tuan, sejak daripada peristiwa hari tu, saya dah tak mengendap rumah orang, saya dah tak tuduh orang tanpa bukti, dan saya tak masuk rumah orang tanpa kebenaran. Maka kata dengan lelaki tu, wahai Amirul Mukminin Saidina Umar ibn Al-Khattab, ya, Saidina Umar Al-Khattab, sejak daripada peristiwa hari tu, aku juga dah berhenti minum arak. Nampak tak? Macam mana akhlak yang ditunjuk oleh Saidina Umar. Bila mana terima nasihat daripada orang, cepat-cepat dia berubah. Tak kira walaupun dia khalifah, dia siapa pun. Nampak tak? Dia berubah dan orang di bawah ikut berubah. Kalau orang nasihat kita, kita berubah, insya-Allah orang tu akan malu balik kat kita. Nampak tak? Aku tegur dia, dia cepat-cepat berubah. Jadi aku pun nak kena tunjuk akhlak yang baik. Nampak tak? Kalau isteri tegur suami, suami terus berubah, maka isteri pun malu nak buat benda-benda yang suami tak suka. Ya. Kalau bapa, anak tegur bapa, bapa terus berubah, maka anak akan respect bapa. Ya. Kalau bapa aku tegur, dia boleh berubah. Takkan bapa aku tegur, aku tak mau berubah. Nampak tak? Nah, yang tu orang panggil lead by example. Memimpin dengan cara tunjuk contoh yang baik. Ya, jadi puasa dengar, nak kena pastikan telinga kita mendengar perkara-perkara yang baik. Dan yang terakhir sikit lagi ya, puasa melihat, mata kita nak kena jaga. Macam saya sebut juga, bukan kata tak boleh tengok benda haram dalam bulan Ramadan. Luar bulan Ramadan tak boleh tengok benda haram, tapi dalam bulan Ramadan walaupun benda tu halal kita tengok,
tapi kita tak mau tengok. Walaupun halal, tapi kita nak jaga pandangan mata kita tak tengok banyak sangat. Mudah aja. Ya, macam saya sebut tadi, pergi pasar Ramadan macam-macam ada. Ya, nasi lemuni ada, nasi biryani ada. Biryani pula ada macam-macam jenis. Biryani ayam ada, biryani kambing ada, biryani bewak ada. Macam-macam biryani ada. Ya, biryani kucing ada, macam-macam segala Merdeka biryani dia ada. Ya, ayak ni dia main bulan Ramadan macam-macam ayak ada. Kita pergi pasar malam ada dua jenis ayak. Ayak kacang soya dengan ayak tebu. Ya, pergi pasar Ramadan, ayak kacang soya ada, ayak tebu ada, ayak keladi ada, ayak unggu ada, ayak kuning ada, macam-macam ayak ada. Ya. Tapi haram tak tengok ayak tu semua? Tak haram. Haram tak tengok nasi biryani? Tak haram. Tapi tak mau tengok banyak. Sebab apa? Kalau tengok banyak, keinginan banyak. Mata adalah punca kita ada keinginan yang banyak. Jadi kita walaupun halal tengok benda tu, tapi kita nak jaga pandangan mata kita supaya kita tak melihat banyak. Nampak tak? Jadi yang tu bulan Ramadan, bukan setakat kita tahan lapak dan dahaga, tapi kita puasa mata kita, kita puasa mulut kita, kita puasa telinga kita. Kita pastikan tangan kita nak ambil benda-benda yang manfaat saja. Dan puasa melihat, kena memperbanyakkan lihat 4 benda. 4 benda ni kalau kita tengok, kita dapat pahala. Yang pertama, kita tengok Kaabah. Tengok Kaabah. Tanam niat nak pergi ke Masjidil Haram, tengok Kaabah. Tengok Kaabah dapat pahala. Tak ada Kaabah, tengok gambar Kaabah pun dapat pahala. Tengok gambar tu, gambar Kaabah tu. Untuk Madinatul Munawwarah. Masjid Nabawi tu. Bubur satu gambar Kaabah abang kan. Pergi yang murah-murah main 30-40 ringgit bubur satu. Main bulan puasa tengok saya gambar Kaabah dapat pahala, Nabi sebut. Yang kedua, tengok Al-Quran. Sibuk sangat kerja. Nak kena tunda kaitan belungguk-lungguk ni. Tak ada masa juga. Main set surah apa, tengok ada Quran set. Buka tengok. Ya Allah, aku teringin nak baca Quran tapi tak ada masa nak baca. Tengok Quran dapat pahala. Yang ketiga, tengok muka mak bapak kita dengan penuh kasih sayang dapat pahala. Tengok muka mak bapak saya dapat pahala dah. Bagi siapa yang ada mak bapak, alhamdulillah untung. Balik saya duduk tengok muka mak bapak kita. Mak kita di pening ni apa ni buang tepi ni, balik-balik mai tengok muka aku tengok muka mak bapak kita dengan penuh kasih sayang dapat pahala. Dan yang keempat, kita tengok penciptaan Allah. Tengok langit. Tengok langit, berfikir Allah hebatnya Allah Ta'ala bagi jadi langit. Allah Ta'ala maha berkuasa. Tengok langit dapat pahala. Ni 4 benda yang kita lihat, kita dapat pahala. Jadi orang Islam cukup senang. Cukup senang nak dapat pahala. Nak turun tangga, baca bismillah dapat pahala. Nak pakai kasut, baca bismillah dapat pahala. Nak pakai baju, baca bismillah dapat pahala. Nampak tak? Semua benda yang kita nak buat cukup senang nak dapat pahala. Tapi kita masih lagi seronok nak buat dosa. Kita masih lagi nak terlibat dengan perkara-perkara dosa. Jadi yang pertama, iman dalam bulan Ramadan penting. Yang kedua, pastikan kita puasa mulut, puasa telinga, puasa mata. Dan yang ketiga, kita nak dapat nilai takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang penutup. Mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan, kita dapat nilai takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita ada takwa, Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita. Bila mana kita redha, kita dapat redha Allah, mardatillah, kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usaha sungguh-sungguh. Adakah kita rindu kepada Ramadan? Kadang-kadang kita tak tahu kita rindu ke tak rindu. Setengah orang dia rindu, setengah orang dia fikir alah leceh Ramadan nak main dah, lepas ni tengah hari mau tak boleh terkedarah dah. Tak ada, boleh lah duk pergi kena nasi tengah hari kampung Jawa, main nasi ke apa kan, buat daging dengan telur sedap agak. Baru makan nasi tu. Saya kerap makan ni tu, dia nampak agak 2-3 penguatkuasaan pergi makan di sana. Sa'i mana kan, sa'i nasi tu kan malam, sa'i mana pula kan. Tengah hari tak boleh makan dah nasi pula leceh bulan Ramadan. Sama ada kita rindu ataupun tidak kepada bulan Ramadan, bulan Ramadan rindu kepada kita. Ramadan sentiasa rindu kepada kita. Bukti dia apa? Bukti dia setiap tahun Ramadan akan datang 10 hari awal. Balik cek tengok kalender. Balik cek tengok kalender. Tiap-tiap tahun Ramadan akan main 10 hari awal. Itu adalah bukti
Ramadan teringin sangat nak berjumpa dengan kita, maka tanamlah sifat rindu kita kepada bulan Ramadan, supaya bagi semangat motivasi kat kita untuk kita buat lebih baik dalam bulan Ramadan, supaya kita keluar dari bulan Ramadan kita dapat nilai takwa, kerana kita bimbang kita tak dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita, selamat kita dunia akhirat, ampun dosa kita, dan masukkan kita ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad SAW. Saya rasa cukup takat itu pada petang ni. Mudah-mudahan tadi dia ada orang minta kat saya supaya saya sebut sikit pasal bab hukum semayang masbuk ni apa semua. Saya ingat tak apa, yang tu bab tu lain kali kita bincang. Bab masbuk, orang yang main lambat dan ikut imam di depan, insya-Allah kalau ada kesempatan masa-masa akan datang kita bincang lain kali. Hari ni kita fokus pada bulan Ramadan, supaya kita buat persiapan untuk masuk dalam bulan Ramadan. Sekiranya ada tersilap kata, terkasar bahasa, saya minta ampun, minta maaf yang baik daripada Allah, salah dan silap daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya